Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Azlina Mazli dalam Lensa M-Star edisi 20 Mac 2017. Nama Nor Kumalasari pastinya mengingatkan kita kepada lakonan hebatnya dalam filem seperti Adik Manja, Meniti Hari Esok dan Esok Untuk Siapa sekitar tahun 1980-an. Namun sejak berhijrah kira-kira 20 tahun lalu, kelibatnya tidak lagi dilihat menghiasi filem ataupun drama tempatan. Bagaimanapun peminat setia pelakon yang juga penyanyi dan model itu dapat melepas kerinduan apabila Nor Kumalasari bakal tampil dengan telefilem berjudul Pintu Nombor 9. Nor Kumalasari mendedahkan dia menerima tawaran daripada Zil Production itu kerana telefilem berkenaan mengangkat kisah percintaan ibu bapanya Allahyarham Dato' S. Romainor dan Datin Umi Kalsum, selain kisah seniman dan seniwati itu ketika mengerjakan umrah di Mekah. Itu sebab Zil Production telah telefon Kak Nor, katakan dia nak buat cerita, dia mother I ada buat satu buku about this happening yang kat Mekah tu, so they want to do it into a short telemovie. So Kak Nor interested tak nak berlakon? Dia kata, I said, okay, let me discuss it with my husband first. Tanya suami macam mana, okay ke? Because to tell you frankly, Kak Nor bukan nak kembali balik berlakon lah. So I spoke to my husband kata, siapa yang lebih layak untuk memegang watak mak kalau tak anak? So I said, okay lah, based on lakonan mak, is my parents' story too, that's why I accept. Okay, the main story is, it happens in Medina. Actually, it's very simple. They always meet at this tiang nombor 9. Because ramai orang kan. So okay Kak, bila dah habis, tunggu link kat sini. Kalau link dah habis, link tunggu kat sini. So is that pintu is the one that is the significant. Until when my father passed away, she still goes to that tiang. It's still a memorable thing for her. Nor Kumalasari bagaimanapun memberitahu kemunculan semulanya itu bukan bererti dia akan kembali aktif dalam bidang lakonan. Sebaliknya, dia kembali berlakon semata-mata kerana ibu bapanya dan ia juga telefilem pertama dan terakhir daripadanya. Sebab tu Kak Nor memang tak ada niat lah untuk nak, insyaAllah lah setakat ni lah, semoga Allah kekalkan dalam hati Kak Nor supaya kekal sampai hujung hayat, tak ada berlakon lagi. Sekata akhir, kemungkinan it could be because my fans always kata, bila nak tengok Kak Nor berlakon lagi, rindulah inilah. Mungkin it's a farewell to all my fans who wants to see me acting. Tak tahu elok ke tak elok ke, because Kak Nor bila berlakon on set pun Kak Nor cakap dengan director, apa-apa tegur Kak Nor, because Kak Nor dah lama tak berlakon, about 20 over years tak berlakon. So kalau ada mistake apa, you are the best people to view, the crew and everything. Kak Nor tak boleh nampak. So dia kata, baguslah Kak Nor, don't worry lah, okey lah. So Alhamdulillah lah, ini setakat yang mana Kak Nor boleh buat setakat ni, Alhamdulillah. Beralih ke berita jenayah, kegiatan sebuah kumpulan yang didalangi 6 lelaki dalam rompakan rangkaian kedai barangan elektrik terkenal pada setiap Ahad sejak awal tahun ini berakhir selepas 5 daripada mereka diberkas polis. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, ahli kumpulan yang dikenali sebagai geng Seng Heng itu berjaya ditahan secara berperingkat di Lembah Kelang baru-baru ini. Hasil daripada tangkapan telah membawa kepada penyelesaian 3 lagi kes yang lain, yang mana mereka ni telah melakukan jenayah samun di outlet kedai elektrik Seng Heng di kawasan Subang Jaya, di Gombak dan satu di Nilai. Kerugian adalah sebanyak RM236,517. Dan kita juga masih lagi dalam membuat carian, iaitu seorang lelaki yang bernama Muhammad Yus Hazri bin Yusof ataupun dikenali dengan nama Ayi. Sementara itu di Rusia, ratusan peminat sukan ekstrim berkumpul di Tasik Baikal, sebuah tasik purba terkenal di pergunungan wilayah Siberia bagi meraihkan festival tahunan yang diadakan pada setiap 18 Mac. Seramai lebih 120 individu dari seluruh negara hadir bagi menyaksikan pelbagai acara sukan berais yang unik, termasuk mendarat ke dalam tasik berais menggunakan payung terjun. Tidak kurang juga mereka yang hadir bukan sahaja untuk menonton pertandingan itu, malah mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan lasak, termasuk perlumbaan motosikal dan lagak ngeri. Pembuatan rehal bukan sekadar memertabatkan seni ukiran Melayu, malah memuliakan kedudukan Al-Quran.
Keindahan coraknya juga mempamerkan kreativiti serta kehalusan seni pertukangan dalam pembuatan ukiran. Ikuti laporan menarik yang disediakan khusus untuk anda. Selain minat, kesungguhan antara perkara penting dalam menghasilkan seni pertukangan pembuatan rehal atau kerusi Al-Quran. Berbekalkan kemahiran asas dan sedikit ilmu yang dimiliki sejak 10 tahun lalu, Tajuddin Awang, seorang penoreh getah dari kampung Tersang, Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan, mengusahakan seni tradisional bagi menambah sumber pendapatan melalui pembuatan kraft seperti rehal, jala dan bubu. Untuk buat gahan ni mula-mulanya mana buat tu mengikut rasa. Mengikut rasa hati nak buat, mana kita buat lebih kurang. Lepas tu baru terciptanya jadi gahan. Menurut Tajuddin, dia pada mulanya terlibat secara tidak langsung dalam pembuatan ukiran rehal ini bagi mengisi masa lapang selepas pulang dari menoreh. Namun, kerana terlalu minat dalam seni pertukangan ini, Tajuddin menjadikan ia sebagai sumber pendapatan sampingan. Biarpun pada mulanya Tajuddin gagal dalam rekaannya, namun berkat kesungguhan serta usaha yang dimiliki, dia kini berjaya mencipta rehal 2 lapis khusus untuk tempahan hantaran perkahwinan. Untuk tepuhai orang jenis bahasa nak menikah kahwin. Dia awak tepuhai awak atare. Tak apa. Menurut individu berusia 45 tahun ini, meskipun pembuatan rehal 2 lapis ini nampak mudah, namun ia sebenarnya memerlukan penelitian yang rapi selain ketekunan dalam menghasilkannya, kerana pembuatan rehal ini perlu diukir dengan motif tertentu bagi menyerlahkan kehalusan seninya. Setiap hari, Tajuddin akan meluangkan masa selama 6 jam di anjung rumahnya untuk melakukan kerja-kerja pertukangan membuat rehal. Sebuah rehal yang berukiran bunga penuh akan dijual dengan harga RM700, manakala separuh ukiran bunga berharga RM500 dan tiada ukiran bunga berharga RM300. Menurut Tajuddin lagi, setakat ini dia telah menyiapkan lebih 30 buah rehal untuk dijual. Selain itu, Tajuddin turut menerima tempahan bubu dan jala tatkala ada tempahan dari pelanggan. Baiklah, paparan itu tadi mengakhiri Lensa untuk hari ini. Pastikan anda terus mengikuti kami menerusi laman web mstar.com.my selain Facebook, Twitter dan Instagram Mstar. Untuk itu, salam hormat dan jumpa lagi.